hasanah daripada Al-Fadhil Syekh Abdul Razak Al-Misri. Wa tafaddal maskura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u bahabullahi was-sin sanah. Al-mimu mulkuh, Allahu ismuh. Ar-Rahmanur Rahim sifatuh. Ilahi wa sayyidi wa maulaya. ربيت عين لم ترك في كل شيء وحجب قلب لم يشهدك في كل شيء وصمت آذان لم تسمعك في كل شيء فما أحلاك يا ربي يا حبيبي في كل شيء إلهي من عرفك راق في عينيه كل مظهر واستوت عنده اللذة والألم والمنع والعطاء وذهب الدنيا وتبرها يتساوى مع حجرها ورملها وترابها. اللهم صل على سيدنا النبي محمد صلاة تكرم بها هذا المجلس والحاضرين فيه وتكرم بها أهل هذا البيت وأهل هذه الشركة والمرحومة الذي اجتمعنا لنقرأ القرآن من أجلها المرحومة حجة سمة بنت راوي أن يرحمها الله رحمة واسعة بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتنا عليه. صل يا ربنا على سيدنا النبي وآله وسلم وأعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجينا واشفنا يا رب العالمين. وبعد yang saya hormati Puan Rumah Puan Hajjah Arifah binti Haji Ibrahim, sahabat saya Ustaz Ahmad Al-Yamani, Akhi Syawal Ustazuna Al-Kabir Haji Anwari Sahibul Maulid, والشيخ فردوس بن عبد الله حبيبي من شاه عالم من نيويورك ليس خطأ زي المرة، وأخونا في الله تعالى الشيخ محمد منقص، يا أهلا وسهلا، وكل الحاضرين من المشايخ والكياي yang saya tak dapat nak sebut satu persatu, hadirin hadirat yang kita boleh nampak dengan mata atau boleh rasa dengan hati kehadiran mereka. Oleh kerana majlis ini jangan fikir hanya yang duduk sini sahaja yang hadir. Ada ramai malaikat yang mencari-cari dan memanggil kawannya dari jauh. Halumma ila hajatikum. Ini majlis yang kamu cari-cari sudah ada dekat rumah Hajjah Arifah. Sudah ada dekat sini. Apa? Ada zikrullah, ada bacaan Al-Quran, ada salawat ke atas baginda SAW, ada majlis ilm yang lebih baik daripada 1000 rakaah, daripada bahala 1000 menziarahi 1000 orang sakit, dan juga lebih daripada bahala menghantar 1000 jenazah. Majlis seperti ini jangan pandang rendah. Ini tajuk yang kita nak bawa dalam beberapa minit. Seperti mana Ustaz Ahmad Yamani menyebut tadi, kita di harian mulia dan bulan yang barakah dan malam yang diperhatikan oleh langit. Apa kita buat? Wahai jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tiap-tiap malam Zulhijjah ini yang bahla amalan digandakan 700 kali ganda. Duha kamu bagaimana hari ini? Salat sunnat wudu dah siap ke belum? Salat witir semalam dah baik ke tak? Qiyamul lail dah baik ke tak dapat? Jangan bukan qiyamul lail dia qiyam, tapi qiyamul lain. Jaga saya, jaga sama telefon, TV, sama itu dekat kedai kopi. Mana malam anda yang dianjurkan untuk kita beramal saleh di dalam niat sebagai membekalkan diri kita dengan bekalan yang menjadi kita senang di sanun. Boleh senang di sana.
Tetapi kadang-kadang kita tak bandang rindah kepada hari-hari ini. Tak tahu ini ada banyak bertuah, banyak amalan yang perlu kita jaga, yang kita bandang rindah seperti majlis seperti ini. Jaga bandang rindah, dirakam, diperhatikan, bukan oleh kamera ini atau kamera itu, atau kamera yang sini atau sanun. Ada kamera ilahi merakam, dan hari kiamat akan dipamerkan. Kita akan gembira sebab datang hadir majlis yang ada dalamnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat satu sahaja, 70 malaikat datang duduk dokek dengan anda. Ini minum kabau kan? Boleh cakap kan? Boleh. Wis mana? Itu jawablah. Tuan-tuan bermana dirahmati oleh Allah, satu kali salawat dihantar 70 malaikat menjaga anda. Tak akan mereka pergi mana-mana melainkan anda sudah berhenti salawat. Itu sebab Sidi Abdul Qadir Jilani menyatakan, la futuh wala asrar wala ittisal wala wusul illa bissalat ala rasul, tiap hari 1000 kali. Baru boleh Allah buka al-futuh wal asrar wal anwar yang Syekh Ahmad Asrari sudah dapat melalui apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Futuh yang Sidi Abdul Qadir Al-Jilani dapat melalui 85,000 kali tiap hari. InsyaAllah. Mana dapat masa nak sibuk 80,000? 1,000 pun tak siap. Salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis macam ini. Jaga pandang rindah. Ini hadis Sidna Nabi Muhammad. 3 perkara untuk kamu menghadapkan diri anda kepada keselamatan, keredaan Allah, kemaafannya, penerimaannya, dan mengelakkan diri anda terjerumus dalam kemurkaan dan kemarahan Tuhan. Yaitu jaga pandang rindah kepada mana-mana ketaatan. Kadang-kadang ketaatan yang kita pandang rendah ini yang paling disukai oleh Allah. Yang Allah sembunyikan di dalamnya keredaannya, kerahmatannya, kemaafannya. Inilah sumut. Berbaik dengan sumut kan? Sidna Daud duduk nampak semut lalu. Apa Allah cipta ni buat apa? Gigit orang saja. Allah ilhamkan semut cakap, katakan, wahai Nabiullah Daud, bukan saya yang minta dicipta, Allah yang cipta saya. Akan tetapi dia ilhamkan saya 2 zikir. Sian, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir. 1000 kali. Itu sahaja murid aku. Dan malam kami diilhamkan bersalawat ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad 1000 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Wahai Nabiullah Daud, saya datang sini harap-harap dapat belajar sikit dengan Nabi Daud. Masya Allah, Sidna Nabi Daud minta maaf, ya Allah, ampunilah dosa kami. Sebab bandar rindah kepada makhluk. Kalau kita bandar rindah kepada saudara jiran kita, kalau bandar rindah kepada bapa kita, mak kita, makcik, orang jamaah, sahabat, kerabat, macam mana, kadang-kadang orang itu lebih tinggi makamnya di sisi Allah. Seperti mana kita akan tahu dalam poin yang ketiga. Jangan bandar rindah kepada mana-mana amalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 3 kali. Orang dia lalu kubur tiap-tiap hari.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan kami, saya hadiahkan bahala salawat ini kepada ahli kubur. Jadi ahli kubur dipanggil malaikat. Wahai orang-orang yang sudah berhak untuk disiksa, diazabkan dalam hufarin nar, datanglah bahala kepada kamu yang malah boleh menyelamatkan kamu. Keluar dari sini, pindah rumah kamu jadi taman syurga. Orang itu tak lalu kubur lagi. Dia pindah rumah, dia pusing jauh, tak lalu kubur. Jadi pahala salawat itu tak sampai. Ramai pakai putih datang, Assalamualaikum. Dalam mimpinya, kenapa Tuhan tak datang? Bila kamu lalu dekat tempat kita, ramai dirahmati, ramai dapat keuntungan dengan pahala yang kamu hantar kepada kami. Tolonglah, jangan putus pahala yang kamu selalu hantar kepada kami. Apa? Amalan sedikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. 3 kali sahaja. Masya Allah. Tuan-tuan bermana dirahmati oleh Allah, Imam Ahmad ibn Hanbal duduk menulis. Bukan dalam terang-terang macam ini. Golap ada sekeliling. Dia punya berita. Datang ngamuk. Kan bila ada api, datang ngamuk. Tapi ngamuk itu mengamuk. Zoom. Kenapa? Nak minum dawat bin yang Sidi Ahmad Ibn Hanbal menulis dengannya. Dia tinggal dia rahmah. Dia takut nak halau hamba Allah ini. Kita jumpa kucing sedang makan makanan yang dihantar oleh jiran dengan batu, dengan kasut. Kita marah-marah. Ya Allah, takutlah Allah. Berhati-hati bila anda nak buat ketaatan atau kemaksiatan. Sidi Ahmad bin Hanbal datang dalam mimpi anak muridnya, katakan, bukan ilmu yang banyak yang saya sebarkan, bukan ilmu yang banyak yang saya belajari dan mengajari, akan tetapi berbaik dengan makhluk Allah ini, dapat disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah. Yang kedua, jangan pandang rendah kepada mana-mana amalan maksiat. Oleh kerana Allah sembang menyembunyikan kemurkaannya dalam amalan yang kecil-kecil. Kadang-kadang kita pasang muka dekat wajah ibu bapa kita. Kadang-kadang kita tak boleh kontrol lidah. Orang kata lidah tak duduklah. Popek. Apa hal? Dah habis kawasan kampung Melayu. Ambang masuk kampung Melayu Rawang. Apa pasal? Nak fitnah orangnya, ghaibah orangnya. Itu tak berlaku dalam jamaah ini. Itu berlaku di Pasir Bedengung, negeri Tartar. Sini tak ada. Orang baik-baik sebab ahli maulid, dan Allah akan ubah hatinya kepada hati yang baik, suka semangat beramal saleh, dan dia betul-betul perhatikan perkara yang tak disukai oleh Allah. Jangan pandang rendah kepada mana-mana amalan dalam khalwat. Fikir orang tak nampak. Rancangan jahat kita nak buat orang lain. Kita melukakan hati orang dengan satu batah. Orang datang minta maaf, kita tolak niat dengan tak bagus. Kita bertunang, kita tolak tunang kita dengan siapa nak kau ni? Kau ni memang sakit hati tak boleh diubati. Ini dosa. Kadang-kadang dosa ini tak diampuni. Kenapa? Dia dengan makhluk. Kalau dengan Allah senang sahaja. Tubna ila Allah wa rajana ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Dosa antara kita dengan Tuhan, menyesal, berazam tak kembali dan tinggal dosa, sudah syarat taubat diterima. Tapi kalau dengan makhluk tanpa satu syarat, susah nak ditunaikan. Apa dia? Mesti minta maaf dari orang itu. Mesti menghalalkan kezaliman anda terhadapnya. Ada 4 dosa tak boleh selesai. Zalim, mengambil harta orang. 2, menumbat orang.
Yang ketiga, kacau anak orang atau isteri orang. Yang keempat, kita mengkafirkan orang. Empat dosa ini bahaya, tak dapat nak selesai dekat sini bila hari akhirat. Sebab kita pergi, Assalamualaikum Tuan. Salam, khabari, waras. Saya dah kacau anak Tuan semalam, atau pegang tangan dia. Akhirnya, kalau boleh jadi pembunuhan. Sebab berani nak pergi minta maaf, nak menghalalkan kacau isteri orang. Kalau ambil duit orang boleh bulankan, tapi kalau kacau anak orang macam mana? Kalau menjatuhkan nama orang bagaimana? Tak beranilah kita nak pergi menghalalkan. Jadi kita dianjurkan buat banyak-banyak amalan dan hadiahkan pahalanya kepada si dizalimi itu. Harap hari kiamat dia boleh malu tak nak maaf kita oleh kerana kita dah hadiahkan. Siapkan pahala banyak bagi dia. Sebab kalau hari kiamat kita tak buat demikian, kita mengharap sahaja dia maafkan kita bercuma macam ini. Kalau dia tak maafkan, tak selesai masalah kita. Dosa dengan Tuhan senang sahaja boleh dimaafkan, dengan makhluk jaga. Yang ketiga, kadang-kadang kita bandar rindak kepada dosa kecil-kecil itu. Masam muka, ambil cerita orang, kita melukakan hati orang, tak maafkan orang yang datang minta maaf, tak pergi minta maaf daripada orang yang kita membuat niat. Yang ketiga, wahai umatku, cinta Nabi bagi kita bertuah ini. Bukan itu Razak Masri ni cakap. Ini cinta Nabi bagi tahu, perhatikan, jangan pandang rendah kepada mana-mana makhluk. Kadang-kadang anak kecil ambil anggur dari situ, jangan halau dengan kasar. Sebab dunia ini, maafkan saya, dunia ini benda kecil kan, bahaya. Jangan bandar rinda mungkin kawasan ini dirahmati oleh anak yang masih lagi susui itu. 3 perkara yang mendatangkan tolak bala, datangkan rahmat dan perlindungan Allah. Anak-anak kecil dan orang tua yang kita harap dia mati cepat, sebab kita ponek nak jaga, tak dapat nak jaga, nak dia mati cepat. Kalau dia mati, banyak bala turun. Sebab dia ni bintin, dia tahan bala itu turun atas kita. Kita tak tahu khidmat kita sikit kepadanya menjadi macam membayunikan kita dengan rahmat Allah. Tak ada orang kita, orang tua kita, tak ada ibu bapa, tak ada orang yang kita rasa dia sudah dah lanjut umur lah, duduk di dunia ni buat apa? Memponekkan kita saja, lote nak jaga ya. Tak tahu dia ni lagi bagus dia duduk. Sebab ini perkara yang kedua, tolak balak daripada mana-mana kawasan yang banyak maksiat sekeliling. Allah murka, Allah nak surahkan azab. Tapi bila dia tengok anak kecil, ada orang tua yang salat, ada binatang yang tak ada berdosa, anak tak berdosa, tolak. Dia bagi arahan kepada malaikat, wahai malaikatku, jangan turunkan azab. Apa dosa anak kecil ini? Ini hambaku masih lagi khidmat, masih lagi beribadah, masih lagi mengabdikan diri kepadaku. Itu sebab poin yang ketiga, jangan pandang rinda kepada mana-mana orang. Sebab orang Islam, sebab Allah kalau tak pandang dia dengan besar, azim dan menagung dan menanugerah niat. Islam itu tanda Allah tak suka, tapi kita pandang dia rendah. Kalau Allah tak suka oleh kerana dia terlalu rendah, tak ada nilai, Allah tak bagi dia la ilaha illallah Muhammadun. Kadang-kadang kita orang yang kita tolak niat itu waliullah. Kita hormat orang pakai serban, pakai jubah, bandar jangkap, tapi orang biasa kita tolak, jangan. Saya ceritakan cerita pendek berlaku di Mesir. Seorang ulama terkenal, tapi dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Seorang biasa ya, selalu rambutnya macam Irian Astro, bajunya koyak-koyak, jalan orang kampung dia anggap ini orang baiklah, orang Allah, ya. Orang hormat, orang bagi dia makan, kalau dia kerja, dia kuat kerja, dia bagi dia duit, dia bagi ya. Dia orang biasa saja, tapi banyak rahsia di dalamnya. Bila sudah mati, dia punya
lahat, dia punya apa? Dia punya keranda tu, kayu itu, dia melompat-lompat, orang nak kejar dia. Jadi yang orang tak bukan ahli sunnah wal jamaah ini, apa dia naik mimbar Jumaat yang berikutnya? Khurafat! Katakan waliullah, katakan ini dia punya na'sh ataupun jenazahnya terbang. Mana ada terbang? Ini semua khurafat, penipu. Tiba-tiba terhenti daripada mimbar oleh jawatan kuasa. Polis datang tangkapnya, masuk lokap sebab dia ditangkap khalwat semalam. Bila tu? Ya baik punya orang. Bila ditangkap? Jangan. Daging wali-wali, daging yang beracun. Kalau makan, terus mati. Jangan kita bandang rendah kepada sesiapa. Jangan bandang rendah kepada mana-mana amalan salih. Jangan bandang rendah kepada mana-mana maksiat. Oleh kerana Allah sembunyikan keredaannya dalam tahap kecil-kecil. Seperti mana tengok budak kecil di Islam tu, cik, dah lama tak makan lah, tolong bagi RM2, RM5 bagi. Kita bandang ni kecil, tapi mungkin Malikul Muluk bandang keadaan ini, nampak ada kasih sayang. Bukan nak menunjuk, bagi kepada budak kecil ini. Ya? Bagi apa? Bagi satu hadiah. Allah Subhanahu wa taala ridai. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita faham dalam agama kita ni dan tak mengkecil mana-mana amalan soleh atau dosa atau orang yang biasa-biasa. Sebab Allah sembunyikan wali-walinya di kalangan orang biasa-biasa. Maafkan kami kalau ada salah silap. Kasaran bahasa tersilap kata, Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'afu 'anna wa 'ala ta'atika a'inna wa min syarri khalqika sallimna. Wahai Tuhan kami datang sini amat mengharap rahmat-Mu dan keampunan-Mu ya Allah. Bantulah kami, tolonglah kami ya Allah. Berkatilah tempat ini, rumah ini, ahli rumah ini, jamaah ini, arhamar rahimin. Berkatilah syarikat ini, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Lindungikan kami daripada keseksaan-Mu, azab-Mu, maksiat kepada-Mu, kelalaian dengan kenikmatan yang Engkau telah anugerah kepada kami. Jauhkan bala penyakit, jauh kami daripada kelalaian, jauh kami kepada perkara yang mendatangkan kemurkaan dan kemarahan-Mu ya Allah. Berilah kami taufik dan hidayah. Berkatilah anak kami, zuriat kami, ilmu kami, amalan kami, ketaatan kami, umur kami, rezeki kami. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sallu ala nabi Muhammad.